Allah Akbar. Oh, itu ni kita tak ada. Belum balik tu. Tidak pernah apa lagi nanti. Dah, saya nak balik lepas tu nak balik pakai. Ya. InsyaAllah kita mula ya. Ada dia macam gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati Saf Kepimpinan Surau Taman Sedayan Indah, JK Surau, serta tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya diberi keizinan oleh Allah SWT untuk kita menghadiri solat maghrib secara berjemaah di surau yang serba indah ini, dan bagi menunggu waktu isyak kita mengisi waktu kita dengan menuntut ilmu. Kerana dengan sesungguhnya apabila kita menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka Allah SWT akan mempermudahkan jalan kita ke syurga, insya-Allah, amin. Walaupun terdapat beberapa halangan, contohnya hujan ataupun nak balik kampung contohnya, tapi tuan-tuan sabar dulu kan. Alhamdulillah tuan-tuan diberi keizinan oleh Allah SWT untuk hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan janabah, bab janabah. Janabah ini bermaksud ada dua perkara, iaitu termasuklah lelaki ataupun perempuan. Iaitu yang pertama sekali adalah keluar air mani, dan yang kedua adalah berjima' walaupun tanpa keluar air mani. Dan kita telah belajar bahawa apabila keluarnya kedua-dua itu, maka tak boleh melakukan perkara-perkara yang sebelum itu boleh. Tetapi disebabkan ada dua perkara itu menyebabkan tidak boleh. Ada 6 perkara, iaitu solat. Yang kedua adalah masuk ke dalam masjid kecuali untuk melintas sahaja. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Yang kelima adalah membawa Al-Quran. Yang keenam adalah memegang Al-Quran. Jadi keenam perkara itu tidak boleh kita tidak boleh nak buat perkara tersebut. Sebelum itu kita dah biasa solat. Apabila adanya perkara berjanabah, kita tak boleh nak solat dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita akan masuk dalam bab haid, iaitu untuk perempuan sahaja. Tetapi walau bagaimanapun lelaki wajib belajar juga. Wajib ke atas lelaki yang mempunyai ibu, yang mempunyai akak, yang mempunyai adik, yang mempunyai isteri, dan yang mempunyai anak perempuan dan sebagainya, melibatkan perempuan. Wajib ke atas lelaki itu untuk belajar dan untuk tahu. Kerana apa? Kerana lelaki ini perlu untuk mengajar anak-anak dia, perlu untuk mengajar isteri dia. Contoh dia, anak dia dah datang haid,
umur 9 tahun ataupun cucu dia dah datang haid umur 9 tahun, tetapi dia tak tahu macam mana nak handle kan, ni darah haid ke tidak ni, macam mana nak nisbahkan dia ni darah haid ke belum. Disebab itu lelaki wajib belajar. Dan kalau lelaki tak tahu ataupun jahil dalam bab haid, maka lelaki itu tidak boleh menghalang isteri dia tu. Contohnya isteri dia tu untuk belajar, untuk keluar, untuk bertanya kepada ustaz-ustaz ataupun ustazah. Kalau lelaki tu tak tahulah, tapi kalau dia tahu, perempuan tu perlu merujuk kepada suaminya sahaja. Maknanya hukum dekat sini fardu kifayah. Maknanya kalau kita tak boleh nak jawab, kita kena benarkan isteri kita untuk bertanya kepada orang lain. Tapi dekat sekarang ni mudah. Ada macam FB Live, ada YouTube. Jadi boleh tanya ustaz-ustaz yang boleh bertanya, boleh yang berautoriti untuk bertanya. Contohnya Ustaz Nazaidrus, Ustaz Abdul Samad, ataupun yang perempuan Dr. apa nama dia, Hafizah Musa. Macam-macam lagi boleh tanya. Jangan tanya yang fahaman yang lain, tanya fahaman yang betul. InsyaAllah kita akan mempelajari bab haid, iaitu nama haid ni bahasa Melayu dia datang bulan lah, ataupun period. Pengertian haid ini dari segi bahasa, ia bermaksud mengalir. Itu dari segi bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Contohnya dia nak cakap air lembah itu mengalir. Hadha al-wadi ay sa'al. Maknanya air lembah itu mengalir. Hadha itu bermaksud mengalir dari segi bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Jadi manakala erti haid pada syarak ialah darah semula jadi yang normal keluar dari pangkal rahim perempuan yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Itu definisi haid dari segi syarak, iaitu ia mestilah darah semula jadi. Darah tabi'i perempuan tu, memang sifat perempuan ini dia ada darah haid. Ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam itu yang perempuan itu memang terdapat darah haid, iaitu darah yang semula jadi yang normal. Yang normal dari pangkal rahim, keluar dari pangkal rahim perempuan. Kalau dia keluar daripada selain daripada pangkal rahim perempuan, itu bukannya darah haid. Contohnya dia keluar disebabkan koyak dia punya faras tu, disebabkan kehilangan darah, itu boleh jadi juga. Tetapi itu bukannya darah haid. Ataupun perempuan itu dia mestilah dalam keadaan pangkal rahim dia tu dalam keadaan yang sihat, yang telah balik dalam keadaan sihat pada waktu tertentu. Jadi dia mesti perempuan. Kalau lelaki dia renovate diri dia jadi perempuan, keluar darah haid, macam pernah berlaku, dia kata yang dia lelaki, dia perempuan, tapi sebenarnya dia lelaki, tengok dia keluar darah haid. Itu bukannya darah haid. Tetapi perempuan itu kepada manusia. Dalam kitab Hayawan, Imam Jahiz ada mengatakan bahawa binatang pun kadang-kadang ada keluar darah haid. Binatang, contohnya binatang arnab, unta, anjing, kelawar, apa lagi, kuda, cicak dan sebagainya. Dalam kitab Hayawan tu, Imam Jahiz mengatakan bahawa haiwan ini juga mengeluarkan darah haid, tapi dia tak terlibatlah dengan hukum syarak. Yang terlibat dengan hukum syarak ialah perempuan sahaja, ataupun yang khunsa, yang telah balik dalam keadaan sihat. Keadaan sihat maknanya memang kitaran bulanan itu sihat. Kalau selain tu, contohnya dia dalam keadaan bukannya darah sihat, dia adalah darah yang kotor, darah fasad ataupun darah istihadah, ataupun pada waktu yang tertentu. Maknanya dia bukan selang-seli dan sebagainya. Jadi itu kena faham, itu maksudnya haid. Maknanya haid kena terangkan dekat isteri macam tu. Jadi dalil wajib mandi kerana haid ialah dalil yang menunjukkan wajib mandi bagi perempuan yang haid ialah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apabila perempuan keluar haid, maka setelah berhentinya darah itu keluar, maka wajib perempuan itu untuk mandi wajib. Berdasarkan apa? Berdasarkan daripada dalil Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maksudnya, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid, katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan,
dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itulah hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yang bermaksud jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh sebelum mereka bersuci. Kemudian apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kamu. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dalil ini menunjukkan apabila perempuan itu telah mengeluarkan darah haid, kita lelaki ini tak boleh boleh membuat semua perkara, kecuali tak boleh nak bersetubuh dengan isteri tersebut. Ini yang diajar oleh Islam. Kalau ikut zaman jahiliah sebelum turunnya ayat ini, orang Yahudi dan Nasrani, dia apabila perempuan itu datang haid, dia layan perempuan itu seperti binatang. Maknanya kalau perempuan itu datang haid, dia tak boleh tidur sebelah laki dia, dia tak boleh masak untuk laki dia, nak sikat rambut untuk laki dia tak boleh, nak buat apa-apa dengan suami dia pun tak boleh. Suami dia tu memang jauh tolak betul dengan dia. Bahkan ada lelaki tu, dia letakkan perempuan itu dekat kandang kuda. Maknanya dia memang layan perempuan tu macam binatang. Sedangkan Islam tidak begitu. Ketika mana di Madinah, Rasulullah SAW, dia bukannya di Madinah itu seluruh umat Islam. Ada juga dalam kaum itu, di dalam negara itu orang Yahudi. Jadi ada orang Islam ni terpengaruh Yahudi dan sebagainya, dia terikut dengan budaya tu. Ada satu ketika Aisyah menceritakan kepada orang bahawa ketika mana Rasulullah SAW ingin nak menyikatkan rambutnya, aku menyikat rambut Rasulullah SAW, dan ketika itu aku dalam keadaan haid. Ini diceritakan hadis oleh Sayyidatina Aisyah, nak mengatakan bahawa kalau perempuan itu walaupun dalam keadaan haid, dia boleh melayani suami dia. Maknanya hadis ini mencetuskan kontroversi pada ketika itu. Sebab kan kalau orang datang haid, dia tak boleh nak dekat, tak boleh nak jauh-jauh dan sebagainya. Jadi Aisyah membuktikan bahawa haid itu bukanlah sehingga menyebabkan perempuan itu dipandang jijik. Dia larangan itu, Islam datang membawa larangan supaya jangan bersetubuh sahaja. Tetapi selain daripada itu, maka dibenarkan. Ini dalil yang pertama. Dan apabila mereka telah berhenti darah itu, hendaklah dia bersuci. Hendaklah dia bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Dalil ini menunjukkan bahawa apabila telah berhenti darah itu, wajib mandi. Dalil as-sunnah pula daripada Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, ia mengatakan, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ فَدَعِي صَلَةً وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Maksudnya, apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat, dan apabila ia berhenti, maka mandilah untuk membersihkan dirimu daripada darah, dan dirikanlah solat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil daripada sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan bahawa apabila datang haid, pertama sekali tak boleh nak mendirikan solat. Maknanya tak boleh nak mendirikan solat. Dan apabila ia berhenti, maknanya darah itu berhenti baru mandi. Bukan time darah tu ada mandi, tak boleh. Hendaklah dia membersihkan darah itu dan mandi wajib, dan kemudian bolehlah mendirikan solat. Inilah hadis ini menunjukkan bahawa boleh mandi setelah berhenti darah haid. Tetapi kalau perempuan itu dalam keadaan haid, contohnya dia dah berhenti darah dia tu, contohnya pukul 2 pagi dah berhenti kan, dia nak sembahyang subuh malas, dia nak sembahyang subuh lama lagi pukul 6. Jadi ketika itu dia disunatkan untuk berwuduk, walaupun dia tak nak mandi tentu. Dia nak mandi pukul 5 nak subuh tu, tetapi dia tak nak, dia nak tidur wajib pukul 2 tu, nak bangun pukul 5 baru mandi wajib. Sebelum tu dia disunatkan untuk berwuduk. Kalau dia tak berwuduk, makruh hukumnya. Kerana malaikat tak mendekati orang yang dalam keadaan janabah ataupun dalam keadaan haid. Maksudnya dalam keadaan kotor, malaikat tak masuk, malaikat tak datang dekat dia. Jadi perempuan yang dia dilarang untuk solat dalam keadaan haid kan, sehinggalah dia bersuci. Tetapi dia tak nak mandi wajib dulu.
Dan ni kena wuduk dululah. Kalau dah berhenti darah, kalau jalan masih lagi mengalir darah dia tu, tak disunatkan berwuduk lah. Sisihlah wuduk dia tu, tak ada apa. Dia yang disyaratkan, disunatkan ketika berhenti wuduk, berhenti darah itu sahaja. Faham ya? Okay, itu dalil daripada sunnah. Jadi kita bincangkan pula berkenaan dengan umur baligh. Maksud baligh apabila seseorang lelaki ataupun perempuan yang sampai had umur layak ditujukan kepadanya perintah melaksanakan syariat seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Itu maksud baligh. Maknanya apabila seseorang itu telah baligh, telah ditaklifkan ke atasnya, telah dipertanggungjawabkan ke atasnya, telah dibebankan ke atasnya perkara-perkara yang disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia wajib meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya. Perempuan ini mahal. Kemudian kita bercakap kedua ni kuat dia haid. Masih disunatkan dia berduduk, dia Berwuduk. okey. Kemudian dia nak tidur. Tapi dia tak sembahyang esok lagi. Dekat situ dia wajib mandi. dia wajib mandi sembahyang isyak. Contohnya wajib mandi jugalah, lupa yang sembahyang isyak tu. Sembahyang isyak dan juga kena qada sembahyang maghrib. Itu kena tahu tu. Ini kita akan bincang mengenai solat nanti. Contohnya orang tu berhenti waktu asar. Dia nak sembahyang asar, mandi wajib. Dia sembahyang asar, dia wajib sembahyang asar, dan dia juga wajib untuk sembahyang zuhur, qada zuhur. Kerana apa? Kerana zuhur dengan asar boleh dijamakkan. Maghrib dengan isyak boleh dijamakkan. Ini kita akan bincang lagi lah. Saya lupa yang soalan tu. Saya bagi contoh ikut jam kan. Tapi dia kena wajib sembahyang isyak dan perlu untuk qada kan maghrib itu. Jadi baligh tadi kita bagi kepada baligh. Baligh ini adalah salah satu syarat. Apabila telah baligh seseorang itu ditaklifkan ke atasnya, dibebankan ke atasnya perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala dan meninggalkan segala larangannya seperti solat, puasa, haji dan lain-lain. Jadi selain baligh, orang itu mesti berakal, orang itu telah sampai dakwah kepadanya, dan yang kemudian orang itu sihat daripada panca indera, tak pekak, tak bisu. Jadi kat situ orang itu dikira sebagai orang yang mukallaf, orang yang dibebani dengan perintah Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau orang itu baligh, apakah tanda baligh tu? Jadi ulama membahaskan ada 3 tanda-tanda baligh, iaitu yang pertama sekali bermimpi hingga keluar air mani, sama ada bagi lelaki ataupun perempuan. Dia mimpi keluar air mani. Perempuan pun boleh keluar air mani, lelaki pun boleh keluar air mani. Ini telah kita bincangkan. Itu yang pertama. Apabila keluarnya air mani, maka seseorang itu telah dikira sebagai baligh. Walaupun perempuan itu tak keluar lagi darah haid, tapi dia bermimpi dulu. Itu pun dah dikira sebagai haid. Yang pertama. Yang kedua, kedatangan darah haid bagi perempuan. Maknanya apabila perempuan itu keluar darah haid, dia dikira sebagai baligh. Tapi adakah itu darah haid? Walau waktu yang memungkinkan seorang itu baligh dengan sebab mimpi atau kedatangan haid ialah genap umur 9 tahun qamariah. Maknanya apabila seseorang perempuan itu telah 9 tahun qamariah, telah keluarnya darah haid, maka di situ dikira sebagai darah haid. Tetapi kalau sebelum itu dia tak dikira sebagai darah haid. Contohnya anak kita umur 7 tahun dah keluar darah haid, adakah itu dikira sebagai darah haid? Tak. Dia adalah darah fasad, darah yang rosak. Contohnya umur 7 tahun perempuan tu tengok ayah ada darah lah dekat tu, dia adakah darah haid? Adakah dia dah baligh? Tidak lagi. Itu adalah darah fasad. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sekurang-kurangnya umur perempuan itu mestilah 9 tahun qamariah, bukannya masihi. Kita ni masihi. Contohnya kita ikut kalender yang biasa ni 9 tahun, tapi dia sebenarnya awal lagi. Kalau ikutkan 9 tahun qamariah ini, dia adalah 8 tahun 8 bulan 21 hari masihi. Contohnya umur 9 tahun masihi itu dikira sebagai
dah balik lah, dah lebih 9 tahun dah. Tetapi yang paling tepatnya adalah 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Maknanya kena ambil cakna lah. Kalau kena kira, ada sekarang ni ada Google Apps, berapa umur anak contohnya dia keluar darah haid. Jadi kita pun cek tarikh lahir dia bila. Tengok-tengok, tak cukup lagi 9 tahun Komariah ni. Dia tak kira sebagai darah haid. Jadi darah haid 9 tahun Komariah ini adalah takriban sahaja. Maknanya dia bukannya tepat-tepat, dia adalah lebih kurang. Dan ulama menyatakan bahawa 15 hari sebelum 9 tahun Komariah, apabila keluar darah kurang daripada 15 hari sebelum 9 tahun Komariah, maka di situ dikira sebagai darah haid. Contohnya, tak ada kalender, 1 hari bulan, 16 hari bulan contohnya. 16 hari bulan, umur dia 9 tahun Komariah. Tetapi anak kita umur 2 tahun, umur 2 hari bulan dah keluar darah. 2 ataupun 3 hari bulan dah keluar darah. Jadi 2 dengan 3 hari bulan keluar darah, dia tunjuk kat kita. Jadi dia tengok 16 hari bulan, baru 9 tahun Komariah. Tapi 15 hari sebelum tu dia dah keluar darah. Jadi itu dikira sebagai darah haid. Mana dikira sebagai darah haid. Tapi kalau 16 hari, contohnya 1 hari bulan, mana lebih daripada 15 hari, dia keluar 1 hari bulan keluar, 2 hari bulan keluar, 3 hari bulan keluar. 1 hari bulan itu tidak dikira sebagai darah haid. Itu adalah darah fasad. Maknanya yang 2 hari bulan itulah yang dikira sebagai darah haid. Maknanya 9 tahun Komariah ini adalah takriban. Takriban ni maksudnya apa? Lebih kurang. Maknanya kalau lebih 15 hari kurang 15 hari itu, maka dikira juga sebagai darah haid. Ini yang dikatakan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan sebegitu. Jadi kena ambil cakna lah, kena ambil tahu. Kadang-kadang anak kita ni dulu kalau ikut kan umur 11-12 tahun dah keluar darah haid. Tapi budak zaman sekarang ni dah keluar awal. Sebab apa, hormon ke apa sebagainya, tengok phone, pemakanan dan sebagainya, dia keluar awal sekarang ni. Jadi kalau ikut kan, kalau umur 7 tahun, 8 tahun keluar tu, maknanya dia bukan dikira sebagai darah haid. Jadi dia adalah 9 tahun Komariah takriban, iaitu lebih kurang 15 hari sebelum tu. Contoh kalau ada anak, kalau ada cucu, kena tahu, ambil tahu berkenaan dengan perkara itu. Jadi lewat atau tidak kedatangan haid pada umur tersebut bergantung kepada keadaan sesebuah negeri dan keadaan hidup seseorang. Dia hormon seseorang, negara sejuk macam kat negara Arab, cuaca panas kering. Dekat Malaysia panas lembap. Jadi perubahan cuaca, perubahan hormon dan sebagainya boleh menyebabkan haid itu boleh datang lebih daripada 9 tahun. Tapi kalau kurang daripada 9 tahun, itu bukan yang dikira sebagai darah haid. Jadi sebab apa? Sebab apa ulama mazhab Syafi'i meletakkan 9 tahun Komariah? Sebab ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila kanak-kanak perempuan mencecah usia 9 tahun, dia sudah menjadi wanita dewasa. Iaitu hukumnya sama seperti wanita dewasa. Dan juga Aisyah ini dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 6 tahun. Tetapi 6 tahun, tetapi Rasulullah SAW tak duduk sekali dengan Aisyah. Mana dia duduk asing lah. Aisyah duduk dengan Abu Bakar. Jadi ketika umur Sayyidatina Aisyah 9 tahun, iaitu selepas tamat daripada perang Badar, Rasulullah SAW balik daripada perang ke Madinah. Dan ketika itu umur Aisyah 9 tahun, ketika itulah baru Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Itu dalillah menunjukkan daripada mazhab Syafi'i. Dan juga mazhab Syafi'i dia buat penelitikan, dia buat kaji perubahan perempuan pada zaman itu. Kebanyakannya adalah 9 tahun Komariah dia dah datang keluar darah haid. Maknanya kalau ada yang 7 tahun, 8 tahun itu jarang. Kalau jarang, tidak diambil hukum. Tak diambil hukum. Sebab itu dia ambil sebagai 9 tahun Komariah. Dan Imam Syafi'i dia pernah nampak seorang perempuan umur dia 21 tahun tapi dah menjadi nenek pada zaman dia. Maknanya 9 tahun dia dah kahwin, dapat anak, umur 9 tahun, 10 tahun dia keluar anak dia tu. Lepas tu anak dia tu 9 tahun, maknanya umur dia lebih kurang 19 tahun, anak dia tu dapat cucu umur 20, 21. Jadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i pernah nampak sendiri perempuan yang keadaan sebegitu. Umur 21 telah jadi nenek. Jadi menunjukkan bahawa
perempuan boleh keluar haid umur 9 tahun komariah. Kalau sebelum tu tak dikira sebagai darah haid. Itu yang kedua, tanda baligh. Tanda yang ketiga adalah genap umur 15 tahun komariah, sekiranya tiada berlaku mimpi ataupun datang haid. Jadi kalau anak kita lelaki ataupun perempuan tak keluar air mani, tak keluar darah haid dan sebagainya, tepat 15 tahun komariah, bermulalah tempoh baligh tu. Sekiranya anak sebelum tu tak solat, diwajibkan solat, paksa dia solat. Kalau sebelum tu dia tak puasa, kejap tinggal kejap tak, lepas umur 15 tahun tu wajib menunaikan puasa dan sebagainya. Itu tiga tanda lah. Iaitu genap 15 tahun komariah, perempuan yang datang haid ataupun keluar air mani ketika umur 9 tahun komariah, ataupun bermimpi hingga keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan. Bukan setakat mimpi sahaja, tapi budak zaman sekarang ni macam-macam dia buat sehingga keluar air mani tu. Itu pun dikira sebagai baligh. Itu tanda baligh. Kita pergi pula kepada tempoh haid. Ada 3 tempoh haid, iaitu paling singkat, paling lama dan kebiasaan, ataupun disebut sebagai aqillu haid, aksarul haid dan ghalibul haid. Ghalib ini maksudnya kebiasaan. Aksaru maknanya banyak, lebih, paling lama, ataupun paling singkat, aqillu maknanya paling singkat. Jadi tempoh yang paling singkat sehari semalam. Ini kena tahu lelaki. Maknanya kalau isteri kita keluar darah haid, dia keluar darah haid sehari semalam. Maknanya sehari semalam ni bermaksud apa? 24 jam. Dia keluar darah tak henti-henti. Contohnya 8 malam keluar darah haid, maknanya dekat situ dia kena berhenti daripada melakukan sebarang ibadah yang dilarang, macam solat dan sebagainya. Contoh pukul 8 malam dia tak sembahyang maghrib lagi, dekat situ dia wajib untuk mengqadakkan solat maghrib dia selepas dia telah normal, maknanya terhenti darah dia tu. Sebab apa? Sebab daripada 7 suku masuk maghrib, sehinggalah pukul 8 dia biar bawah, dia tak sembahyang. Tiba-tiba nak pukul 8 nak masuk isyak, tiba-tiba keluar darah haid, dia tak sembahyang. Ketika itu dia wajib qadakkan maghrib dia tu setelah dia normal ataupun setelah dia suci. Itu kena faham. Jadi 8 malam keluar darah sehingga 8 pagi esok, 8 malam yang esok itu, maka dia dikira sebagai darah haid. Maknanya itu kena tak boleh sembahyang dan melakukan ibadah dan sebagainya. Tetapi ada orang silap faham. Contohnya kebiasaan orang tu dia 8 hari dia keluar darah haid. Tetapi 8 hari dia tu, perempuan itu tak cukup 24 jam. Itu pun tak dikira sebagai darah haid. Itu darah istihadhah, darah yang kotor. Contohnya 1 hari bulan dia keluar darah haid. Dia cek keluar darah haid kan. Jadi tengok 1 hari bulan tu 5 jam sahaja yang keluar. 2 hari bulan tu 2 jam. 3 hari bulan 2 jam keluar darah. Maknanya lebih dia tu tak keluar darah. 4 hari bulan 2 jam. Kira-kira tak sampai 24 jam, 17 jam sahaja. Padahal dia dah tinggal sembahyang ni. Tengok 7 hari lepas tu dia dah tak keluar darah. Dia tunggu sampai 15 hari, dia tengok keluar darah ke tidak. Kalau sampai 15 hari tu tak keluar juga darah, maknanya tak cukup sampai 24 jam, maka dekat situ bukannya dikira sebagai darah haid. Itu adalah darah istihadhah. Tuan-tuan tahu tak sebelum ni? Tak nak tahu ke pernah tahu dah? Dah tahu kan? Jadi apabila tak cukupnya tempoh 24 jam itu, maka perempuan itu perlu mengqadakkan solat itu 15 hari. Itu kena faham tu. Mana kena cek. Contohnya pukul 12, tengok ada darah lagi tak? Ada. Mana dia dikira, tengok pukul 1 ada lagi tak? Mana dikira sebagai 1 jam. Kena tengok selalu. Ada orang dia tengok ada darah, tapi dia tengok tak ada darah. Tapi kalau seorang itu nak yakin dan ambil kapas, tu sumbat dekat kemaluan perempuan tu, kalau ada darah, itu dikira sebagai darah haid. Maknanya dia kena sumbat lagi kapas tu. Kalau pakai pad kadang-kadang dia tak menyuruh, dia tak sampai dalam. Tapi kalau dia kena masuk dalam kapas tu ada macam calitan darah, itu juga dikira sebagai darah haid. Dikira sebagai darah haid. Maknanya tengoklah berapa jam sehari tu. Cukup tak 24 jam? Paling minima, itu dikira sebagai darah haid. Jadi
dia 24 jam berterusan ataupun terputus-putus. Tetapi paling lama 15 hari lah, 15 hari 15 malam. Maknanya tempoh yang paling lama adalah 15 hari 15 malam. Tempoh yang paling singkat adalah 24 jam. Contohnya seorang itu keluar darah haid pukul 8 malam. Tiba-tiba pukul 11 dah tak keluar dah. Maknanya 3 jam saja keluar darah haid. Ataupun tak sampai 24 jam, 20 jam sahaja. Maknanya kalau 20 jam, berapa banyak solat dia tinggal. Dia tengok selepas tu dah tak keluar darah dah. Jadi dia perlu qadakkan balik solat-solat yang dia tinggalkan itu. Faham ya? Dan kalau time tu bulan Ramadan, dia wajib gantikan puasa bulan Ramadan dia tu. Maknanya kalau tak cukup 24 jam, walaupun 8 hari, walaupun 9 hari, tapi kalau darah tu keluar sikit-sikit, kejap titik, kejap tak ada, tak sampai 24 jam, dikira sebagai darah, bukannya darah haid. Itu kena faham. Ada apa nak tanya? Tak apa. Kadang dia ni lama belajar semua. Macam dia dah tarik dia. Tak tahu apa 3 jam. Macam berhenti. Jadi maksudnya dia kena sembahyang kan? Dia kena mandi lah dan sembahyang. Dia kena tunggu. Dia kena tunggu. Macam dia datang. Dia dah 2 jam. Lepas tu dia tengok jam dia tak ada. Dia pun mandi. Dia mandi lepas tu datang pula. Datang lagi. Maknanya dia tak boleh melakukan ibadat lah. Dia tak boleh melakukan ibadat lah. Dia sepanjang tempoh 15 hari 15 malam tu. Mana 15 hari 15 malam, contoh 1 hari bulan dia keluar darah 3 jam. Jadi kat situ dia perlu menunggu sampai 15 hari bulan tu. Tetapi kalau dia dah rasa yakin, contoh 2 hari bulan tu dah tak keluar darah dah ni, bukannya darah haid ni, jadi dia pun dia bersihkan kemaluan itu dengan darah, kemaluan air itu dengan apa, membersihkan darah itu dengan air. Dia sembahyang, tengok keluar darah haid lagi. Dekat situ tempoh dia tu adalah tempoh darah haid. Mana dekat situ sembahyang dia tu tak dosa, sebab dia tak tahu. Tapi dia tak wajib nak mengulangi solat dia tu. Tetapi kalau time tu bulan Ramadan, dia berpuasa. Contohnya 1 hari bulan keluar darah haid. Keluar darah haid, tengok berhenti pula 2 hari bulan tu. Dia rasa dah habis dah ni. Maknanya dia mandi wajib, lepas tu dia sembahyang macam biasa, dia puasa macam biasa. Dia tengok 3 hari bulan tu keluar lagi darah. Darah haid. Jadi dia wajib berhenti apabila telah cukupnya 15 hari. Dia perlu dah suci, dah mandi wajib dan sebagainya. Dia perlu qada balik puasa dia tu. Qada balik puasa dia tu. Sebab apa? Puasa kena wajib qada. Faham ya? Itu tempoh yang paling lama lah. Ini selalunya perempuan yang bermasalah lah. Kadang perempuan ni hormon dia tak stabil. Ada yang sebab makan ubat, makan pil, contohnya pil perancang kan. Jadi benda tu, kitaran hormon tu menyebabkan kitaran hormon tu berubah-ubah. Contohnya pergi umrah, dia nak menunaikan tawaf. Nak menunaikan tawaf, tiba-tiba ada keluar darah haid. Jadi dia nak mengelakkan perkara tu, sebelum datang nak buat umrah, dia makan pil. Balik-balik tengok kitaran haid itu dah tak teratur. Dia macam-macam masalah lah. Tapi nak kenal masalah tu, kalau keluar darah itu selama tempoh 24 jam, itu dikira sebagai darah haid. Dan tempoh yang paling lama adalah 15 hari 15 malam. Kalau lebih daripada tu, contoh keluar darah haid 1 hari bulan sampai 17 hari bulan, jadi adakah itu darah haid yang selebih dia tu? Tidak. Maknanya kalau 1 hari bulan keluar darah haid sampai 15 bulan keluar darah haid, tengok ada 2 lagi hari yang lebih, tapi keluar juga darah haid, itu bukannya darah haid. Maka kalau lebih daripada 15 hari, dia wajib mandi wajib, dan juga wajib solat walaupun keluar darah. Kerana apa? Kerana lebih daripada 15 hari itu, dia adalah darah istihadah. Dia adalah darah yang kotor. Jadi walaupun darah itu kotor, dia perlu membersihkan darah tu dan sembahyang. Tapi kalau darah tu tak berhenti-henti, dia hukum dia sama macam kencing tak lawas. Bila kencing tak lawas, dia perlu nak sembahyang, ambil wudu ketika dah masuk waktu sahaja. Kalau sebelum masuk waktu dan ambil wudu, tak sah wudu dia tu.
Maknanya darah istihadhah ini masuk je waktu, dia perlu mengambil wuduk, dan kemudian dia perlu ambil kain tutup kemaluan itu supaya ke darah dia tetap mengalir. Tutup darah itu tetap mengalir, kemudian barulah solat. Dan wuduk dia tu hanya sah untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Maknanya kalau masuknya waktu asar, dia kena tukar pad dia. Contoh dia pakai pad kan, kena tukar pad dia, kena ulang balik ambil wuduk, kena ambil ganti pad yang baru, kemudian datang surau, boleh masuk masjid, boleh masuk masjid dan solat seperti biasa. Tapi untuk satu solat fardu sahaja. Ini darah istihadhah. Tetapi kalau darah haid memang tak boleh sembahyang lah. Maknanya boleh nak tukar-tukar bila masa kan. Jadi itu adalah tempoh dia. Tempoh paling singkat 24 jam, tempoh paling lama 15 hari 15 malam. Tetapi tempoh kebiasaannya adalah 6 hari ataupun 7 hari lah. Yang perempuan yang normal lah 6 ataupun 7 hari. Itu adalah tempoh haid. Tetapi tempoh antara dua haid, contohnya haid pertama 15 hari. Jadi tempoh nak pergi kepada haid yang kedua, tempoh yang paling minimum adalah 15 hari suci. Contohnya 1 hingga 15 hari bulan dia datang haid. Jadi tengok darah dah berhenti, maknanya bermulanya tempoh haid itu adalah 16 hari bulan. 16 hari bulan sampai 30 hari bulan itu dikira paling minimum keluar darah. Itu adalah paling minimum hari suci. Maknanya kalau 31 contohnya ataupun 1 hari bulan masuk tarikh yang baru, bulan yang baru, keluar darah haid, itu adalah darah haid. Tapi kalau sepanjang tempoh 15 hari suci itu, contohnya 1 hingga 15 hari bulan, keluar darah haid. Tetapi kita tengok dah suci, dah sembahyang dan sebagainya, tak sampai 15 hari suci. Contohnya 25 hari bulan, 25 baru 10 hari waktu suci. Jadi dekat situ tu adalah darah istihadhah. Ada adalah darah istihadhah, maknanya kena bersihkan, kena sembahyang macam biasa. Contoh 15 hari bulan dia dah berhenti, kita tengok 25 bulan keluar lagi. Itu adalah darah istihadhah. Kerana apa? Tak cukup tempoh 15 hari waktu bersuci itu. Paling minimum. Tapi kebiasaannya kalau perempuan yang normal, kalau 6 hari dia datang period, 24 hari waktu bersuci dia. Kalau 7 hari period, 23 hari waktu bersuci dia. Itu perempuan yang keadaan biasa. Tetapi kalau perempuan ada kitaran normal tak normal, tengok tempoh paling singkat, iaitu 15 hari bersuci. Kalau tempoh 15 hari bersuci itu ada keluarnya darah, itu bukannya darah haid. Jelas kan? Jadi sekurang-kurangnya tempoh suci antara dua haid ialah 15 hari. Manakala tempoh suci yang paling lama tiada hadnya. Ada orang dia tak keluar darah haid. Contohnya setahun tak keluar. Berapa 6 bulan tak keluar, 2 tahun tak keluar. Macam Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah keluar darah haid seumur hidup dia. Seumur hidup dia tak pernah keluar darah haid. Dan ketika Fatimah ini nak bersalin, ketika Sayyidina Fatimah nak melahirkan Hasan dan Husin, dia tak pernah keluar darah nifas. Dia tak pernah keluar darah nifas. Ada ulama yang mengatakan dia keluar cuma satu titik darah nifas sahaja. Sayyidina Fatimah ni dia melahirkan Hasan dan Husin ketika waktu maghrib. Maknanya lepas bersalin, dia keluar darah nifas, dia mandi wajib. Waktu isyak, tepat-tepat langsung waktu isyak, dia sembahyang isyak. Itu kelebihan daripada Sayyidatina Fatimah lah, yang dikurniakan oleh Allah. Itu rezeki dia. Ulama mengatakan sebab apa? Supaya Fatimah ni dapat beribadat, sering melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terdapat juga perempuan tidak datang haid selama setahun, 2 tahun atau lebih. Penentuan tempoh tersebut berdasarkan kepada penelitian istiqra', iaitu membuat penelitian terhadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dan beberapa kejadian yang mensabitkannya. Jadi Imam Syafi'i ni dia tengok perempuan pada waktu itu. Perempuan pada waktu itu macam mana? Ada yang perempuan yang tak atas setahun, 2 tahun dan sebagainya, keluar darah haid. Jadi itu dinisbahkan sebagai darah haid. Contohnya perempuan tu dah menopause umur 50 tahun. Dan menopause tengok 50 tahun, 60 tahun, kita tengok keluar darah. Adakah itu darah haid?
Ya, itu adalah darah haid. Itu adalah darah haid. Kemudian dia perlu untuk membuat pemeriksaan dekat hospital. Sebab apa? Sebab dah tua pun datang period lagi. Sebab ada takut ada masalah kesihatan. Tapi darah yang keluar itu tetap darah haid, bukan darah istihadah. Maknanya dia dilarang untuk solat dan sebagainya. Jadi apabila seseorang perempuan mengalami keluar darah kurang daripada tempoh haid yang paling pendek, iaitu kurang daripada sehari semalam, atau lebih daripada tempoh haid yang paling lama, iaitu melebihi 15 hari, maka darah tersebut dianggap darah penyakit, iaitu darah istihadah dan bukannya darah haid. Darah haid dan darah istihadah dapat dibezakan berdasarkan warna dan kepekatannya. Jadi macam mana nak tahu darah haid itu? Tengok kepekatan dia. Dia ada 5 tingkatan menurut mazhab Syafi'i. Pertama, darah haid itu mesti warna hitam, paling tinggi tu, paling pekat. Yang kedua adalah warna merah. Yang ketiga adalah merah kekuningan macam perang. Yang keempat adalah warna kuning. Yang kelima adalah warna keruh-keruh. Warna keruh. Maknanya kalau keluar darah, ini bukan darah ni, warna keruh ni. Tetap darah haid. Jadi selalunya keruh ini ketika di akhir hujung waktu period tu. Contoh hari, kalau biasaannya 7 hari, hari yang ke-7 tu tengok darah haid ni adalah darah yang keruh. Dia tengok keruh, itu mesti darah haid. Maknanya dia tak boleh solat lagi. Tapi kalau dia tengok keputihan, warna putih, itu bukannya darah haid. Maknanya dia dah boleh bersuci dan sembahyang. Walaupun warna keruh tak nampak seperti darah, ia tetapnya adalah darah haid. Itu kena faham tu. Kalau putih bukannya darah haid, itu adalah keputihan. Itulah yang bermaksud darah haid dan darah istihadah. Contohnya nak membezakan darah haid dan darah istihadah itu, selalunya kalau 5 hari pertama warna hitam, perempuan tu keluar kan, warna pekat. Dan kita tengok dia datang bulan 1 hari bulan, dan dia terus sampai 20 hari bulan keluar darah tak henti-henti. Jadi dekat situ dia kena pandai tamyizkan, pandai bezakan. Kalau contoh 5 hari pertama keluarnya darah itu warna hitam, dan hari yang ke-6 sampai hari ke-17 tu darah dia warna merah, maknanya dia lemah berbanding warna hitam tu. Maknanya 5 hari tu dikira sebagai darah haid, dan selebih dia tu sampai hari yang ke-20 ataupun 17 lebih daripada 15 hari, itu adalah darah istihadah. Maknanya syarat dia mesti macam tu. Tetapi sepanjang contohnya 6 hari bulan tu sampai 17 hari bulan tu darah merah, kojap darah merah, kojap darah hitam, maka dekat situ dia mestilah mengambil tempoh yang paling lama, iaitu 15 hari 15 malam. Tak boleh nak sembahyang dan sebagainya. Maknanya lebih daripada 15, maknanya dia dah boleh bersuci dan sembahyang. Maknanya kena ikut darah. Ataupun kalau darah itu kejap warna hitam, kejap warna merah, dia kena ambil hukum itu adalah darah haid sehingga 15 hari paling lama tempoh dia. Jadi faham ya? Jelas. Jadi kalau tak ada apa-apa pertanyaan, contohnya ada pengalaman isteri ke anak ke apa ke, insya-Allah tuan-tuan boleh jawablah. Tu yang paling minimal lah. Banyak lagi nak kena belajar. Darah haid ni buku dia tebal. Tebal kalau ada beli daripada kita apa nama dah. Tebal buku dia membincangkan darah haid ni. Jadi tuan-tuan insya-Allah kalau tuan-tuan tahu sedikit boleh terangkan kepada isteri. Itu adalah sedikit berkenaan dengan darah haid. Ada apa-apa pertanyaan? Ya. Ya. Itu kebiasaannya bukan air mani. Itu adalah air wadi. Dia berketul kan? Dia macam ketulan macam air mani kan? Tapi itu adalah air wadi. Air wadi, bukannya air mani. Dia air mani dengan air wadi ini ketulan sama macam telur ayam, macam ada ketulan. Tapi yang membezakan kebiasaannya adalah air mani ni dia ada bau macam ayam kurma. Macam ada bau lah. Tapi kalau air wadi ni dia tak ada bau. Macam cara nak bezakan. Cara yang kedua adalah air mani ni keluar disebabkan nafsu syahwat. Air wadi ni bukan dikeluarkan dengan sebab nafsu syahwat. Dia keluar sebab keluar air kencing. Itu adalah air wadi. Ada bau tak air wadi tu? Maknanya kebiasaannya tu adalah air wadi.
keluar kan. Itu bukannya air mani lah. Itu adalah air wadi. Maknanya air wadi tu najis, kena bersihkan. Tak payah mandi. Maknanya nak solat kena mengambil wudu. Air wadi ni keluar sebab selepas kencing ataupun mengangkat benda berat. Angkat benda berat. Mana angkat benda berat tiba-tiba macam terkencing kan. Ingat air mani. Kebetulan sama macam air mani, tapi tengok bau dia. Bau dia tak ada, maknanya tu adalah air wadi lah. Tengah syok tengah syok. Tengah orang panggil tengah climax. Dia kalau nak bezakan air mazi dengan air mani, air mazi keluar ketika sebelum climax. Maknanya dah buat dah benda-benda tu, tapi dia belum climax dia dah keluar. Jadi itu adalah air mazi. Air mani ni dia keluar time climax tu. Maknanya dia selalunya dia memancut-mancut. Tu ciri-ciri dah air mani. Jelas kan? Ada tanya lagi? Darah buku fik wanita yang saya beli tu warna pink. Saya tak ingat nama kitab dia apa lah. Kitab daripada apa? Tabligh ke apa nama dia? Yang kes COVID apa yang mula tersebar tu, tabligh apa tu? Yang dia buat tabligh perdana tu. Apa saya tak ingat lah. Dia yang mengasih yang buku tu. Mana buku tu boleh dibuat sebagai rujukan. Saya tak ingat apa nama kitab je tapi yang tu yang paling saya rasa yang paling okey lah. Ya. Dia kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i pun banyak pendapat. Banyak pendapat dalam membincangkan darah haid ni. Jadi yang saya rasa buku yang paling okey warna pink. Boleh beli kat apa nama? Saya lupa nama dah. Itu kena pandai cari. Saya tak tahu siapa penerbit dah tu. Tapi buku tu selalu saya buat rujukan lah. Sebab apa, kadang kita ni keluarga kita ada orang perempuan kan. Jadi kita kena tahu juga. Benda boleh rujuk. Saya tak ingat nama kitab dia. Tapi adalah kitab warna pink tu. Tobal ni buku haid tu. InsyaAllah ada apa-apa pertanyaan ni? Macam mana? Asas tu kena ada lah. Maknanya tempoh yang paling sedikit, tempoh paling banyak, umur berapa dan sebagainya. Dia kena tahu lah. Ada orang perempuan tu darah haid dia tak teratur. Contohnya kejap keluar darah, kejap tidak. Macam mana nak selesaikan masalah tu? Dalam buku tu ada cerita dalam masalah tu. Tapi saya tak ingat kena rujuk balik. Jangan melengah salat. Ada orang waktu office kan, dia kerja 8.5, dia berhenti darah pukul 12. Dia tunggu balik office tu. Tak boleh. Dia tunggu balik office, tengok pukul 12 kan. Jadi di balik office dia tengok ada sembahyang asar. Jadi sembahyang asar dia kena qada balik sembahyang zuhur. Ataupun dia balik waktu isyak, balik kerja waktu isyak, dia kena qada zuhur, asar, maghrib, isyak. Maknanya dia sebenarnya perempuan tak digalakkan bekerja lah. Tapi kalau perempuan nak kerja tak ada masalah. Tapi tak digalakkan lah. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak terjadinya hari kiamat sehingga perempuan bekerja. Dia ada hadis tu. Maknanya perempuan tak digalakkan kerja lah. Tapi sebab ekonomi dan sebagainya, perempuan nak kerja tak ada masalah. Tapi asalkan dapat izin suami. Tapi kalau saya ada isteri, saya tak suka kerja lah. Melainkan kalau terdesak. Tapi apa-apa pun rezeki daripada Allah SWT. Ada orang hidup dia sempit, tapi dia cukup. Cukup ini datang dari rezeki Allah, bukan yang sedikit gaji. Nampak gaji tengok RM500 kan. Tapi Allah yang mencukupkan rezeki tu. Tengoklah. Terpulanglah kepada masing-masing. Nak suruh suami isteri bekerja ke sebagainya, terpulang. Ada apa-apa pertanyaan? Clear ya? InsyaAllah cukup sekadar ini sahaja.